Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la nuhsi thana'an alayka kama athnayta ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Muadzin, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah menjayakan segala aktiviti, program-program, pelbagai bentuk pengajian yang dianjurkan di bawah anjuran Surau An-Nur ini. Seterusnya hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi, mudahan keseluruhannya setiap daripada kita mendapatkan meraih redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia serta inayah yang telah pun diberikan, diagihkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua pada hari ini. Dijadikan kita segelintir daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memakmurkan tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendirikan suatu kefarduan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Isra dan Mi'rajnya. Juga dapat kita ini mengimarahkan suatu waktu yang ianya dipilih di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu waktu untuk kita beribadah kepadanya. Waktu yang tidak pernah disia-siakan oleh orang-orang yang saleh, melainkan digunakan waktu ini untuk menimba ilmu dan juga menambahkan dengan segala amalan ibadah yang sunnah. Juga kita hadir ke dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan, suatu majlis yang mudahan ianya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya, dan mudahan dengan ini kita diangkatkan darajat, digugurkan segala dosa-dosa, dan dikelompokkan kita di dalam suatu golongan manusia yang tidak pernah diberikan kemudaratan kehidupannya di dunia mahupun kebangkitannya di hari kiamat nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pengharapan kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah darajat kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dan jadikanlah segala keaiban, kekurangan dan semua perkara yang memalukan kami terselindung dan tersembunyi dengan kuasa-Mu dan juga dengan perlindungan-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami berdaya berjalan di atas landasan syariat-Mu dan bernaung di bawah naungan rahmat-Mu, ya Allah.
Pakaikanlah kami dengan pakaian keimanan, ketakwaan yang menebal dan bertambah saban hari dan saban waktunya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, golongkanlah kami di dalam kelompok hamba-hamba-Mu yang beriman dan juga yang beramal saleh, yang apabila diseru kepada kebaikan maka berpusu-pusulah mereka itu menuju ke arah kebaikan, dihasut ke arah kejahatan maka mereka berdaya untuk menjauhkan segala kejahatan, kemaksiatan dan kemungkaran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah dan juga yang jauh daripada-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau halang segala kebaikan, kenikmatan daripada-Mu untuk kami dapatkan hanya sahaja kami masih jauh daripada-Mu, ya Allah. Bantulah kami melalui hamba-hamba-Mu yang saleh yang telah Engkau berikan hidayah untuk kami mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Dan berikanlah kami kenikmatan dan juga berikanlah kami segala kelebihan daripada-Mu di dunia dan juga di hari akhirat nanti dengan sebanyak-banyaknya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami, wafatkanlah kami di dunia ini dalam keadaan kebaikan dan juga dalam keadaan yang tertutup segala keaiban dan juga aurat kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah dan jauhilah kami, ya Allah, hindarkan kami, ya Allah, daripada kematian su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada pada suatu bulan yang semua orang mengetahui, alhamdulillah, bulan yang turunnya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah salat. Walau bagaimanapun, subhanallah, perkara yang disebutkan, diceritakan secara mutawatir daripada bibir ke bibir, pendengaran ke pendengaran, dan juga penceritaan kepada penceritaan orang setelahnya, semakin akhir zaman semakin ramai pula manusia yang meragukannya. Terdapat manusia yang meragukan salah satu ataupun beberapa perkara di dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Juga terdapat manusia di antara umat Muhammad, dan terkadang dia itu adalah Islam, sangat aneh dan juga perkara yang ianya sangat menyedihkan, boleh diperlekehkan dan juga diperendahkan, ibarat suatu cerita yang dongeng dan tak masuk dengan akal manusia. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini adalah bulan kita memperbanyakkan istighfar. Maka perbanyakkanlah istighfar seperti mana yang telah pun disarankan oleh sekian banyak para ulama, yaitu istighfar yang berbunyi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Perbanyakkanlah istighfar ini pada bulan Rajab, yaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sebutan yang lengkapnya boleh juga dilafazkan, yaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka perbanyakkanlah zikir dan juga perbanyakkanlah daripada istighfar ini, kerana bulan Rajab ini adalah bulan kita memperbanyakkan istighfar. Bila masuk sahaja kita nanti ke dalam bulan Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Sya'ban lah yang disebutkan berlakunya peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelah bulan dengan telunjuknya.
Maka pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mempamerkan suatu mukjizat yang hanya sekali sahaja berlaku di atas muka bumi ini. Dan ianya berlaku hanya ke atas seorang, kepada beberapa orang walaupun mereka itu adalah nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan dengan jari telunjuknya. Bila masuk saja kita nanti ke dalam bulan Ramadan, mudahan kita dipanjangkan usia kita ke dalam bulan Ramadan. Bulan untuk kita ini memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Seboleh-bolehnya khatamlah kita sekali Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ataupun kita mengkhatamkan 2 kali Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Sekiranya berkemampuan untuk 3 kali ataupun 4 kali khatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan adalah lebih baik. Semakin banyak bacaan Al-Quran kita di dalam bulan Ramadan nanti, maka adalah lebih baik. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bila masuk sahaja ke dalam bulan Rajab ini, para salafun salih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita selalu lafazkan, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini sentiasa disebutkan menunjukkan mereka itu bersiap siaga bermula daripada bulan Rajab untuk menyambut dan juga untuk bersedia kehadiran Ramadan yang akan mendatang. Persiapan orang-orang yang soleh ibarat suatu pecutan yang terakhir, adalah sepanjang tahunnya daripada awal Muharram, dan pecutan terakhir untuk menyambut Ramadan itu bermula daripada bulan Rajab. Masuk saja bulan Rajab, maka mereka melakukan pecutan terakhir untuk menyambut bulan Ramadan. Ibarat suatu perkara yang telah pun kesuntukan, ibarat suatu waktu yang telah pun tidak mencukupi untuk para salafun salih menyambut dan juga menyahut bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kelebihan dan juga kemuliaan bulan Rajab. Bulan yang tidak pernah disia-siakan oleh mana-mana orang-orang yang saleh. Bulan yang dirasakan segala fadilat dan juga segala kelebihan ke atas setiap amalan dan juga setiap apa yang dilakukan daripada kebajikan dan kebaikan. Orang yang tidak melihat kelebihan pada bulan Rajab, mereka akan merasakan bulan Ramadan itu juga adalah biasa. Orang yang tidak merasakan bulan Rajab ini adalah penting, percayalah bila masuk Ramadan nanti dia merasakan Ramadan itu juga tidak penting. Kerana persiapan kita, sejauh mana kita ini dapat menunaikan, mendirikan, melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan adalah berpandukan bagaimana persiapan kita dalam bentuk emosi, dalam bentuk akhlak, dalam bentuk keimanan, dalam bentuk disiplin di dalam ibadah bermula daripada bulan Rajab lagi. Jadi sekiranya kita ini subhanallah masuk ke dalam bulan Rajab dalam merasakan bulan ini adalah bulan-bulan seperti bulan yang biasa, mulai pada hari ini rasakanlah bulan ini adalah bulan yang ianya terbaik dan juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga jadikanlah segala persiapan untuk kita ini menghadiri dan juga untuk kita ini memasuki bulan Ramadan yang akan mendatang. Dan disebabkan itu jugalah kita berdoa seperti mana para ulama terdahulu dan juga orang salafun salih terdahulu berdoa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan rahmati disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebut pula berkenaan dengan suatu perintah salat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Semua daripada tatanan syariah, semua daripada perkara-perkara ibadah,
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril, melalui wahyu yang diturunkan ke atas bumi, melalui wahyu yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah SAW berada di atas bumi. Kecuali perintah salat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak, diperjalankan, dinaikkan ke langit sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dekat mahallul khitab. Mahallul khitab itu tempatnya adalah di atas daripada 7 petala langit. Atas daripada 7 petala langit terdapat Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat. Atas daripada Baitul Ma'mur terdapat Sidratul Muntaha, tempat di mana disitulah sebenarnya ibarat koridor, ibarat seperti mana koridor kaki 5 kepada syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibarat saja, bukanlah kita ini mengatakan Sidratul Muntaha tu dia adalah koridor ataupun kaki 5 bagi syurga. Tidak, syurga tidak ada kaki 5, tapi ibaratnya. Rasulullah SAW telah pun sampai ke Sidratul Muntaha yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah An-Najm, wa indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha itu adalah syurga ma'wa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Najm. Maka subhanallah, atas lagi, pada peringkat yang lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun malaikat Jibril alaihi salam tidak boleh ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang disebutkan sebagai mahallul khitab, tempat bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan rahmati disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan juga suatu pengajaran daripada Isra' dan juga Mi'raj bukanlah nak memberitahu kita bahawasanya di manakah tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Aqidah ahli sunnah wal jamaah, kita semuanya berpegang kepada mazhab Asy'ariyah di dalam aqidah, dan kita berpegang kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i di dalam syariah, dan kita ini mempercayai kepada pembawakan Imam Al-Ghazali dan juga para a'imah terdahulu, di antaranya Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dan seangkatan dengannya di dalam tasawuf. Dan kita berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan juga tidak bertempat. Allah Subhanahu wa taala itu wujud dan tidak berhajat dengan mana-mana perkara yang dinamakan tempat. Tidak berhajat kepada atas, tidak berhajat kepada bawah, tidak berhajat kepada kiri, kanan, depan, belakang, dalam dan luar. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu yang diciptakannya. Itu adalah aqidah yang terkandung di dalam sifat 20 Allah Subhanahu wa taala yang dihimpunkan oleh Imam Asy'ariyah, Imam Asy'ari, yang salah satunya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri, tidak berhajat dengan waktu, tidak berhajat dengan tempat, dan tidak berhajat pula kepada apa-apa objek yang bernama. Tidak berhajat kepada apa-apa objek yang dapat kita ini sebutkan namanya. Contohnya kursi, contohnya arash, contohnya langit, dan contoh-contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan perkara itu, dan Allah Ta'ala tidak pun menggunakan perkara itu, sehinggalah disebutkan bahawasanya khalaqallahu arsya ijlalan liqudratihi. Allah Ta'ala menciptakan arash itu adalah untuk menzahirkan kemampuan dan juga kekuasaannya. Dan disebutkan thumma stawa ilal arsh, Allah Subhanahu wa taala
beristiwa di atas arash memberikan maksud bukannya Allah Subhanahu Wa Taala itu duduk dan bertempat di atas arash ataupun dia punya tempatnya lebih tinggi daripada arash, tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu dikatakan istiwa'u 'alal 'arsy ay qaharal 'arsy. Allah Subhanahu Wa Taala itu beristiwa di atas arash, memberi makna Allah Taala itu berkuasa ke atas arashnya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhanallah, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, bukannya ingin memberitahu kepada kita, wahai umat Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di atas langit. Tidak. Hanya sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinaikkan ke langit. Di antara pengajaran dan juga di antara perkara yang dapat kita ambil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki darajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang yang tidak memahami, mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laqaitallaha min fawqi sab'a samawat, min fawqi sab'a samawat. Wahai Rasulullah, kamu itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas 7 petala langit. Katanya, adakah Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas 7 petala langit? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, la tusawi baini wa baina Yunus ibnu Matta, fa inni unajjillaha min fawqi sab'a samawat, wa Yunus ibnu Matta yunajjillaha min tahti thalathi dhulumat. Jangan kamu itu membezakan di antara aku dengan Nabi Yunus ibnu Matta. Nabi Yunus namanya Yunus ibnu Matta, bapa dia Matta. Jangan kamu itu samakan dengan aku. Janganlah kamu itu bezakan di antara aku dan juga di antara Nabi Yunus ibnu Matta. Sesungguhnya aku bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas 7 petala langit. Dan Nabi Yunus ibnu Matta juga bermunajat kepada Allah tetapi di bawah 3 kegelapan. Kalau kita katakan Rasulullah naik kat langit, Allah Ta'ala tu ada kat langit, macam mana dengan Nabi Yunus bercakap juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala tapi di bawah 3 kegelapan? Adakah Allah Ta'ala berada di bawah tu? 3 kegelapan. Yang pertama, gelapnya dalam air laut. Air laut itu dalam dan gelap. Yang kedua, gelapnya kerana pada waktu itu waktu malam. Yang ketiga, gelap kerana di dalam perut ikan nun. Nabi Yunus ibnu Matta ditelan ikan nun pada waktu itu, duduk dalam perut ikan. 3 kegelapan, tak nampak apa-apa. Bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bawah 3 kegelapan. Dan dia punya tempat, Nabi Yunus alaihi salam, manusia pun bawah daripada aras laut sekalipun. Adakah Nabi Yunus alaihi salam bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perut ikan nun? Allah Taala berada dalam perut ikan nun? Jawapannya tidak. Adakah maksudnya kita pergi menziarahi Baitullahil Haram dekat Makkahul Mukarramah, menunaikan haji dan juga umrah disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala berada dekat Masjidil Haram? Jawapannya tidak. Adakah kita mendirikan solat di dalam surau An-Nur secara berjamaah daripada rumah kita menapak, pergilah ke surau ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan makna Allah Taala ada dalam surah An-Nur? Jawapannya tidak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan tempat. Hanya sahaja kita memerlukan tempat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke atas langit bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di atas langit, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diangkatkan darajatnya
setinggi-tinggi seperti mana tempatnya di langit untuk bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan tempat untuk bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk memerlukan tempat untuk bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat dalam kota Mekah pun Rasulullah mendirikan solat dekat depan multazam selalunya. Adakah Allah Taala berada di tempat itu? Di dalam kota Madinah, Rasulullah SAW sentiasa mendirikan solat kat mihrab Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, di mana sahaja pun kita nak mengabdikan diri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan cari tempat. Bukan bermakna kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di tempat tersebut. Kerana semua tempat pun adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini makhluk dan tempat itu juga adalah makhluk. Disebabkan itulah subhanallah, kita memerlukan tempat yang suci. Seperti mana Nabi Musa alaihi salam naik ke atas bukit Tursina untuk mendapatkan suatu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi Adam alaihi salam naik ke Jabal Rahmah untuk mendapatkan suatu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Jabal Nur dalam Gua Hira sehinggalah dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Gua Hira. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit itu bukannya untuk menggambarkan di manakah tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk menggambarkan kedudukan dan juga suatu darajat yang sangat tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj itu disebutkan kedua-duanya di dalam Al-Quran. Maka para ulama menyebutkan bahawasanya, jumhur ulama mengatakan bahawasanya, sekiranya adalah manusia yang ingkar dan tidak mempercayai di antara kedua-dua peristiwa tersebut, maka hukumnya adalah berbeza di antara kedua-duanya. Barang siapa yang mereka itu ingkar dengan peristiwa Isra, maka telah pun jatuh hukumnya sebagai kafir, dia telah pun kafir. Kerana disebutkan peristiwa Isra di dalam Al-Quran di dalam bentuk yang sharih, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, segala puji bagi Allah yang telah pun mengisrakan hambanya pada waktu malam. Asra bi'abdihi maksudnya memperjalankan, iaitu Isra, memperjalankan. Adapun Mi'raj, Mi'raj maksudnya mengangkat, meninggikan, dalam bentuk yang disebutkan araja. Araja maksudnya naik ke atas. Mi'raj maksudnya pergerakan ke atas. Mi'raj itu pula disebutkan di dalam surah An-Najm. Kalau kita baca surah An-Najm, pada awal-awal ayatnya adalah menceritakan tentang Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak disebutkan secara sharih oleh Allah Subhanahu wa taala peristiwa Mi'raj. Daripada itulah para ulama berpendapat, jumhur para ulama mengatakan bahawasanya barang siapa yang ingkar dengan peristiwa Mi'raj, dia telah pun fasik. Jatuh hukumnya sebagai fasik, maksudnya keimanannya tidak lagi laku. Dia ibarat tidak beriman dah di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia masih lagi Islam. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, telah banyak dah para asatidah dan juga para da'i menceritakan berkenaan dengan peristiwa Isra. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan daripada kota Mekah ke kota Masjidil Aqsa dekat Baitul Maqdis, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, allazi barak
Masjidil Aqsa, yang bagaimana Rasulullah SAW diperlihatkan dengan perkara-perkara yang ajib, perkara yang ajaib, diperlihatkan seksa neraka, diperlihatkan nikmat syurga, diperlihatkan dengan dunia, diperlihatkan dengan alam barzakh, diperlihatkan dengan padang mahsyar. Sampaikan kata Rasulullah SAW, ra'aitu lailata usriya bi ala qabri Musa. Aku ini diperjalankan pada waktu malam, diisrakan aku melintasi kubur Nabi Musa alaihi salam. Fara'aituhu yusalli ala katifil ahmar, falau kuntum hunaka la ra'aitumu. Kalaulah, dan aku melihat Nabi Musa alaihi salam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendirikan salat di dalam kuburnya di atas permaidani berwarna merah, macam permaidani surau ni. Kata Rasulullah SAW, katanya, fara'aituhu yusalli ala katifil ahmar. Aku melihat Nabi Musa AS mendirikan salat di dalam kuburnya di atas permaidani berwarna merah. Kata Rasulullah, falau kuntum hunaka la ra'aitumu. Dan kalaulah wahai para sahabatku, kamu semua berada di tempat aku pada waktu itu, kamu juga pun dapat melihatnya. Maksudnya perkara yang memang nyata di hadapan mata kepala, bukannya Rasulullah itu berkhayal. Subhanallah. Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya dia melihat syurga, melihat neraka dan sebagainya. Dan semua ini kita akan dengarlah di dalam sepanjang bulan ini, di dalam mana-mana forum, di dalam mana-mana ceramah. Tetapi agak sedikitlah para asatidah menceritakan tentang peristiwa Mi'raj. Ketika mana Rasulullah SAW sampai sahaja dekat Masjidil Aqsa, menaiki burak pada waktu itu bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam yang berubah rupanya menjadi manusia yang lengkap daripada Masjidil Haram, yang mengatakan bahawasanya malaikat Jibril alaihi salam menunggang burak bersama dengan Rasulullah di atas belakang burak. Maksudnya malaikat Jibril dengan Rasulullah dua-duanya menunggang di atas burak yang sama. Bila sampai saja ke Masjidil Aqsa, malaikat Jibril alaihi salam turun daripada buraknya dan menambat, mengikat buraknya dekat Masjidil Aqsa. Sebab itulah kalau kita ini lihat pada tiga-tiga masjid yang ianya utama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashuddur rihal illa fi thalathil masajid. Janganlah kamu itu bersungguh-sungguh untuk bermusafir sampai kepada mana-mana masjid. Maksudnya pergilah kamu kepada masjid qaryah kamu, penuh kan. Jangan kita ini subhanallah, oh kalau sekarang ni Masjid Seri Sendayan ataupun masjid negeri, masjid apa namanya besar-besar, kita pun pergilah walaupun jauh, walaupun terpaksa keluarkan duit, walaupun terpaksa ni pergi ke sana. Tidak perlu, kata Rasulullah. Illa fi thalathil masajidi, kecuali illa fi thalathatil masajidi, kecuali kepada 3 masjid saja. Kita perlu korbankan duit, kita perlu habiskan masa semata-mata nak pergi kepada 3 masjid, dibolehkan. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Subhanallah. Kalau kita tengok Masjidil Haram, dekat Masjidil Haram ada 3 pintu utama. Yang pertama Babus Salam, yang kedua Babu Muhammad, yang ketiga Babu Jibril. Ada pintu sejahtera namanya pintu Babus Salam. Ada pintu namanya pintu Muhammad, pintu Nabi Muhammad. Ada pintu namanya Babu Jibril, pintu Jibril. Yang sekarang ini kita tengok Babu King Abdul Aziz lah, King Fahad lah, iaitu pintu-pintu Abdul Aziz, pintu King Fahad, itu semuanya tambah-tambahan saja. Dia tak ada asalnya. Sebab apa dijadikan sedemikian? Nak ingatkan nama pemimpin-pemimpin Arab Saudi itu saja. Asalnya Masjidil Haram tak ada pintu tu.
Itu tambah-tambahan je. Sebab apa? King Abdul Aziz tak hidup zaman Rasulullah, macam mana pula boleh ada pintu dia? Subhanallah. Jadinya subhanallah, pintu yang memang sedia kalau ada dekat Masjidil Haram, 3 pintu utama. Yang pertama pintu Babus Salam. Yang kedua namanya Babu Jibril, pintu Jibril. Yang ketiga Babu Muhammad, pintu Nabi Muhammad. Dan kalau kita perhatikan, dekat Masjid Nabawi pun akan ada 3 pintu yang sama. Dekat Masjid Nabawi ada pintu Babus Salam. Dekat Masjid Nabawi ada pintu Babu Muhammad. Dekat Masjid Nabawi juga ada pintu Babu Jibril. Subhanallah. Dan ada tambahan satu, namanya Babun Nisa dekat dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjidil Haram tak ada. Masjid Nabawi ada nama pintu, namanya Babu, namanya pintu wanita, Babun Nisa. Bahawasanya zaman Rasulullah hanya perempuan masuk keluar daripada pintu tu, lelaki tak boleh, dilarang. Subhanallah. Maksudnya kita ambillah pengajaran, mana-mana masjid dan surau khususkan satu pintu untuk perempuan je keluar masuk untuk keselamatan. Tapi Masjidil Haram tidak ada. Masjidil Haram tidak ada Babun Nisa. Kalau kita pergi Masjid Nabawi ada Babun Nisa tambahan, khusus dekat Masjidil Nabawi sahaja. Tapi kalau kita pergi dekat Masjidil Aqsa, barang siapa yang belum pernah pergilah, ataupun barang siapa yang pernah dengar, subhanallah, dekat Masjidil Aqsa terdapat 3 pintu utama tu juga sama juga. Dekat Masjidil Aqsa ada pintu Babus Salam. Dekat Masjidil Aqsa ada pintu namanya Babu Jibril. Dekat Masjidil Aqsa juga ada pintu yang namanya Babu Muhammad. Sama. Tapi ada tambahan satu special. Masjidil Aqsa je ada, masjid lain tak ada, iaitu Babul Buraq, pintu Buraq. Buraq masuk dekat pintu tu, subhanallah. Iaitu pintu Buraq dekat Masjidil Aqsa. Masjid lain tidak ada. Masjidil Haram tak ada, Masjid Nabawi pun tak ada. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dekat Masjidil Aqsa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan rehat seketika, dihidangkan dengan pilihan minuman, sama ada susu, madu ataupun arak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk meminum susu kerana Rasulullah sangat suka minum susu. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yang hadis itu subhanallah kategorinya adalah kategori dhaif. Ada juga yang menghasankan, ada ulama yang menghasankan, maksudnya menguatkan hadis tersebut. Kata Rasulullah SAW, la inni uhibbul halaba, aku ini sangat suka minum susu. Lau sa'altullaha an ashrabahu kulla yaumin la syaribtu kulla yaumin, kata Rasulullah. Kalau aku minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk aku dapat minum susu tiap-tiap hari, nescaya Allah Taala akan bagi aku minum susu tiap-tiap hari. Dan Rasulullah SAW kebanyakan minumannya adalah air Zam-Zam dan juga susu. Kita ni banyak minum air apa? Mungkin kita ni banyak minum air kowe kot, tak tahulah, wallahu a'lam kan. Banyak minum air apa? Air filter. Subhanallah. Ataupun kita banyak minum air teh tarik ke, tak tahulah, wallahu alam kan. Jadi tuan-tuan, susu pekat manis itu bukan susu yang sunnah kita minum. Susu yang sunnah kita minum adalah susu yang perah daripada lembu dan kambing ataupun unta. Kalau tak lalulah minum susu yang keluar daripada perut lembu, perut unta dan perut kambing tersebut, kan, kita kata perut lah, bukan tetek. Kan, sebab kan tak lalulah minum daripada perahan-perahan tu, minumlah yang dah proses, boleh juga sampai juga maksud. Tapi kalau lalu minum susu unta, susu lembu yang keluar daripada perut mereka, yang telah pun diperah, baru diperah terus minum, maka lakukan itu benda yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Adapun susu pekat manis, dia adalah bukan daripada susu betul, dia adalah daripada pepejal tenusu dan juga dibuat daripada kelapa sawit. Jadi kita tak minum susu sebenarnya tu, kita minum susu yang olok-olok, susu buatan. Subhanallah. Dan kebanyakan susu lah dekat dalam dunia ni daripada jagung.
Susu tepung yang kita bagi anak-anak kecil kita minum tu, susu Dutch Lady 1, 2, 3 umur tu semua tu, itu adalah susu daripada jagung, bukan daripada susu lembu. Susu yang sunnah kita ini minum bukannya susu santan, bukannya susu jagung, bukannya susu kelapa sawit, tapi susu yang sunnah bagi kita untuk minum mengikut kepada perkara yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah susu daripada perahan perut haiwan, iaitu lembu, kambing ataupun unta. Tak kisah mana-mana pun. Sebab dalam riwayat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan memperbanyakkan minum susu kambing ke lembu ke, tapi ala kulli hal secara basicnya adalah susu. Tak kisah mana-mana, nak kambing gurun ke, nak kambing kampung kita ke, nak susu lembu ke, nak susu lembu mana-mana ke, ataupun pergi minum susu unta ke, tak kisah. Subhanallah, walaupun telah pun dikotakkan, telah pun diproses, telah pun diletakkan pengawet ke apa ke, maka masih sampai maksud lagi. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Rasulullah SAW mengimamkan solat dekat Masjidil Aqsa. Mengimamkan solat dekat Masjidil Aqsa. Mengimamkan solat kepada para malaikat dan juga para rasul. Jumlah mereka ratusan ribu, subhanallah. Kemudiannya Rasulullah SAW diajak oleh malaikat Jibril yang masih lagi berupa manusia, naik sebuah kenderaan yang dipanggil ataupun subhanallah yang turun daripada langit. Kenderaan tu turun daripada langit. Nama kenderaan tu adalah kenderaan Uruj namanya, ataupun kenderaan Mi'raj. Burak tinggal dekat Masjidil Aqsa. Rasulullah menaiki kenderaan namanya kenderaan Uruj. Banyak orang dia ingatkan Rasulullah naik burak sampai langit. Tak. Rasulullah naik burak sampai Masjidil Aqsa saja. Lepas tu Rasulullah naik kenderaan namanya Uruj, ataupun kenderaan itu dinamakan Mi'raj. Naiklah kenderaan tersebut. Kalau kita bacalah di dalam kitab Aqidah ataupun Syarah Aqidatul Awam, iaitu kitab Nurul Dhalam, diceritakan dekat situ subhanallah bagaimanakah Rasulullah SAW menceritakan tentang bentuk dan juga rupa paras yang dikatakan kenderaan tersebut Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita masuk ke dalam syurga, jangan kita bayangkan kenderaan kita itu masih lagi unta, masih lagi keldai, masih lagi kuda. Allah Ta'ala menciptakan kenderaan yang lebih canggih banding kita dekat dalam dunia di dalam syurga nanti. Allahu Akbar. Kita akan ada kereta dalam syurga, tapi kereta ciptaan Allah lah, bukan kereta ciptaan Honda, bukan kereta ciptaan Mercedes. Tak ada, bukan. Kereta ciptaan Allah lebih canggih banding Mercedes pun, lebih canggih banding Honda ke apa ke. Dan mungkinlah kalaulah Allah Ta'ala ciptakan kenderaan itu dalam dunia, tak ada siapa pun mampu beli pasal harganya sangat mahal. Itulah ibaratnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Naik Rasulullah SAW ke atas kenderaan Uruj tersebut. Kenderaan Uruj ni bukan binatang, tuan-tuan. Dia bukan binatang, tapi dia alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai kenderaan. Maka Rasulullah naik atas kenderaan Uruj tersebut, maka mendakilah Rasulullah dengan malaikat Jibril dalam kenderaan tersebut, mendakilah kepada langit-langit dunia, iaitu langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga. Setiap satu langit memiliki pintu, dan setiap pintu langit itu dijaga oleh malaikat. Dan setiap malaikat langit tersebut, dia tak kira siapa sahaja pun yang naik, dia akan halang. Subhanallah. Sampaikan dikatakan Rasulullah sampai langit yang pertama, Jibril alaihi salam ketuk pintu langit yang pertama. Malaikat yang jaga pintu langit yang pertama tu mengatakan, siapa yang ketuk? Katanya, aku Jibril. Masya Allah, penghulu kami. Dia pun buka pintu, tapi dia tahan. Katanya, siapa ni? Maksudnya malaikat langit tak kenal Nabi Muhammad. Memang dijadikan dia tak kenal sesiapa. Siapa dia ni? Subhanallah. Itu memang sepatutnya. Contohlah dalam dunia ni, contohnya polis ke, JPJ ke, kalau dia tahan kita, tiba-tiba dia kenal kita, tak jadilah je nak saman, betul tak? Lah ni orang surau ni, tengok rotek mati, lesen tak ada lah, tak apalah, lepas je.
Betul tak? Jadi itulah hikmahnya malaikat tu dia tak kenal, walaupun Nabi Muhammad pun dia tak kenal. Supaya apa? Dia boleh cek. Dia boleh cek tanpa merasakan ragu. Cubalah malaikat tu bila nampak saja, ini Nabi Muhammad, dia tak jadi cek, lepas. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka malaikat Jibril mengatakan, aku adalah Jibril, yang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah malaikat tu mengatakan, oh ya ke, ini Muhammad, kekasih Allah, silakan. Allahu Akbar. Langit yang pertama sedemikian, langit yang kedua sedemikian, yang langit yang ketiga, sampailah langit yang ketujuh. Manusia di zaman sekarang ini, mana-mana agama pun sebenarnya tak tahu langit tu tingkatannya ada berapa. Orang yang tahu langit itu ada 7 petala langit hanyalah mengambil daripada Rasulullah. Sebab yang dah nampak langit itu ada berapa tingkatan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kita pun tak tahulah tingkatan langit itu sebenarnya macam mana. Kita tak tahu langit itu dia bertingkat-tingkat macam mana. Ada lantai ke? Ada perbezaan ke warna ke? Ada perbezaan iklim ke? Ada perbezaan cuaca ke? Bagaimana udaranya? Bagaimana rupanya? Kita pun tak tahu, wallahu a'lam. Yang kita hanyalah beriman dengan apa yang Rasulullah sebutkan, iaitu langit itu memiliki 7 petala langit. Subhanallah. 7 petala langit itu, subhanallah. Kalau mana-mana agama sekalipun mengatakan langit itu ada 7 tingkatan, sebenarnya mereka mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa langit itu ada 7 tingkatan. Kerana yang pernah nampak langit itu bertingkat hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia tidak ada orang lain. Tak ada pun, walaupun Nabi Idris alaihi salam masih lagi tersangkut dekat langit yang kedua sekarang, tak pernah naik lagi. Allahu Akbar. Nabi Isa alaihi salam berhenti dekat langit yang kedua sekarang ini, subhanallah. Tidak ada langit lagi. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap satu tingkatan langit itu Rasulullah menjumpai para anbiya. Susunan mereka itu adalah tersangat khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihi salam di tingkat langit yang pertama. Ada juga yang mengatakan Nabi Adam alaihi salam berada pada tingkat langit yang kedua. Ada yang mengatakan di tingkat langit yang kedua itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Ada juga yang mengatakan Nabi Yusuf, Nabi Yunus dan juga Nabi Isa alaihi salam. Semua para anbiya ini berada di langit yang kedua. Subhanallah. Dan begitu juga dengan kedudukan Nabi Musa alaihi salam, memiliki khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Musa alaihi salam duduk dekat langit yang keempat. Ada juga Nabi mengatakan Nabi Musa alaihi salam duduk dekat langit yang kelima. Begitu juga dengan kedudukan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dikatakan duduk dekat langit yang keenam. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihi salam berada di langit yang ketujuh. Maka khilaf di antara kedudukan-kedudukan para anbiya itu, tak perlulah kita ini subhanallah mesibukkan diri kita nak tahu langit pertama Nabi apa, langit kedua Nabi apa, subhanallah. Yang penting mereka itu subhanallah didudukkan, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit-langit dunia. Allahu Akbar. Kerana apa? Menggambarkan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita sebutkan Rasulullah naik ke langit kerana kedudukannya yang begitu tinggi. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bukan sekadar jumpa bagi salam assalamualaikum lepas tu lepas, tidak. Setiap para anbiya subhanallah menceritakan tentang mereka itu subhanallah, pendirian mereka dan bagaimana mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama Nabi Allah Musa alaihi salam menyebutkan bahawasanya, wahai Rasulullah, dulu aku pernah minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya umat aku dijadikan seperti mana umat kamu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh wahai Musa, itu semua adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Lalu Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu wahai Allah,
Jadikanlah aku seperti mana Nabi Muhammad. Lalu Allah Ta'ala pun mengatakan, tidak boleh wahai Nabi Musa. Itu hanyalah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Lalu aku pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhan, kalau tak boleh juga, jadikanlah aku salah seorang di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Musa nak jadi umat Muhammad, nak jadi kita sekarang ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan, wahai Nabi Musa, juga tidak boleh, kerana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hidup setelah kewafatan kamu. Pada waktu itulah wahai Muhammad, kata Nabi Musa, aku menangis teresak-esak, sangat pilu, sangat sedih, kerana semua kelebihan tidak ada pada umatnya, tidak ada pada dirinya. Allahu Akbar. Sedangkan dia telah pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kalimullah, bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa alaihi salam dalam Al-Quran yang paling banyak. Subhanallah. Cerita tentang Nabi Musa dalam Quran paling banyak sekali. Allahu Akbar. Lalu Rasul dikatakan bahawasanya, wahai Muhammad, aku menangis ya Allah, pilu sangat hati rasanya. Nak jadi umat Muhammad tak dapat. Yang kita ni pada hari ini dah jadi umat Muhammad malah tak bersyukur. Astaghfirullahalazim. Mulai pada hari ini, subhanallah, mari kita sama-sama sebelum tidur, bangkit daripada tidur, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dijadikan, dipilih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang kekurangan, tetapi kita menjadi umat Muhammad yang penuh dengan kelebihan walau bagaimanapun. Allahu Akbar. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat yang banyak dosa. Allahu Akbar. Tetapi tetap dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam syurga, hanya sekadar dia itu umat Muhammad. Manalah umat terdahulu tak jealous, iri hati umat yang terdahulu, untungnya lah jadi umat Muhammad. Ada di kalangan umat Muhammad, umat Nabi Muhammad, banyak buat dosa, tapi dia tak masuk neraka. Kerana apa? Kerana dia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Kita ni hidup secara berukhuwah. Sampaikan subhanallah, setiap daripada kita, kalaulah salah seorang di kalangan kita masuk syurga, amin, di kalangan kita pasti akan ada walaupun seorang yang masuk syurga dulu, insya-Allah. Subhanallah. Mungkin tuan-tuan yang duduk belakang sana, kita tak tahu, wallahu a'lam. Mungkin tuan-tuan subhanallah yang kat dapur sana sekarang ni, mungkin yang tengah mengantuk sekarang ni, terlentuk-lentuk, Allah hai nak tertidur, subhanallah, mungkin dia, Allahu akbar, kita tak tahu. Mungkin yang tengah sembang-sembang sama sendiri, tak dengar ustaz ceramah itu masuk syurga dulu, wallahu a'lam, kita tak tahu. Subhanallah, kita tak tahu. Tidak ada siapa pun mengetahui kelebihan di antara satu sama yang lain, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga makhluknya. Di antara kita pasti akan ada seorang ataupun dua orang ataupun tiga orang ataupun separuh dari kita ataupun lebih daripada itu, subhanallah, amin ya rabbal alamin, yang terdahulu masuk syurga. Bila masuk sahaja dia ke dalam syurga, dia akan tercari-cari kawan dia. Mana dia? Mana ya tuan pengerusi surau Al-Nur, tak ada pula dalam syurga ni. Semuanya kita akan cari. Lama kelamaan kita pun bertanyalah, wahai Tuhan, wahai Allah, di mana sahabat aku yang dulu aku sama-sama duduk dengar ceramah Ustaz Sahib bin Pamidi dekat dalam surau An-Nur, di mana dia? Allah Ta'ala pun mengatakan, sebenarnya dia sekarang telah pun terhumban masuk ke dalam neraka. Aku nak tunjukkan kamu tempat dia dalam neraka. Ditunjukkan tempatnya masuk neraka. Allahu Akbar. Katanya, wahai Tuhan, dia ni sahabat aku, wahai Tuhan, kenapa dia masuk neraka? Aku nak dia bersama dengan aku dalam syurga, boleh tidak wahai Tuhan? Allah Ta'ala mengatakan, wahai ahli syurga, adakah kamu nak dia masuk sekali dengan kamu ke dalam syurga? Katanya, wahai Tuhan, ya, aku nak dia sekali masuk dengan aku ke dalam syurga, wahai Tuhan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai para malaikat, aku berikan syafaat hamba ini kepada fulan bin fulan ini, angkat dia daripada neraka aku, bersihkan dia, aku ampunkan semua dosa-dosanya, sekarang masukkan dia ke dalam syurga. Begitu kita umat Muhammad. Allahu Akbar. Ada orang yang masuk syurga bukan sebab dia banyak pahala, tapi dia berukhuwah di antara umat Muhammad.
Jadi jangan kita ini menanamkan walaupun secebis rasa benci langsung kepada umat Muhammad. Takut-takut dia di hari kiamat kita harapkan dia untuk masukkan kita ke dalam syurga, sedangkan kita benci dengan dia di dalam dunia ni. Astaghfirullahaladzim. Hati-hati. Jangan kita ini membenci sesiapa pun di kalangan orang-orang Islam, walaupun secubit, walaupun secebis rasa benci. Takutlah kita kalaulah kita nanti nak terhumban ke dalam neraka, kita pun minta tolong dengan orang yang kita benci pada waktu itu. Dia pun mengatakan, buat apa engkau tu minta tolong pada aku? Pergilah minta tolong dengan orang yang kau suka. Masuk kita dalam neraka sebab itu. Astaghfirullahalazim. Jadi jangan sampai sedemikian. Jangan kita ini merasakan benci kepada umat Muhammad, takut-takut, bimbang. Selalunya itulah yang akan berlaku. Selalunya mesti akan berlaku sedemikian. Subhanallah. Jangan kata dekat apa akhirat, dunia pun dah berlaku. Ada orang tu sampai ke airport, kan? Sampai ke airport bawa duit cash banyak, nak pergi umrah ni. Nak pergi umrah, nak pergi haji. Bawa duit banyak. Allahu Akbar. Subhanallah. Katanya kalau duit banyak macam ni, aku tak payahlah minta kat orang. Kawan tu kata apa? Untunglah kau duit banyak, kan? Bolehlah belanja macam-macam, makan nasi unta lah apalah dekat sana nanti, dekat apa namanya Masjidil Haram. Katanya memanglah kalau macam kau ni macam mana? Takkan aku apa namanya pandang lekeh kat orang. Pandang lekeh kat orang. Sudah-sudahnya ini kisah benar tau. Sampai Masjidil Haram, beg dia bawa cash tu hilang. Beg dia bawa cash tu hilang. Dan kebetulan pula dia punya purse, dia punya duit, cash, semua tu semuanya dalam beg tersebut. Sampailah dia tu mintalah apa namanya bantuan, aku nak minta duit boleh tak, nak pergi balai polis, kan? Nak pergi balai polis, nak buat report lah apalah. Subhanallah. Tak ada orang yang bantu. Last orang yang dihina, katanya kau ni tak ada duit, dia minta duit dengan orang tu. Nampak? Ni dunia lagi ni. Jangan main-main kita ni. Subhanallah. Kalau kita ni sombong, Allah Ta'ala boleh balas kita cash. Subhanallah. Jangan, Allah Ta'ala jangan kata bayar cash, bayar transfer pun kita ini dah sengsara. Allah Ta'ala jangan kata bayar cash, Allah Ta'ala bayar transfer pun kita dah sengsara. Jangan kata bayar cash. Kalau bayar cash teruk sangat tu. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka subhanallah, begitulah keadaan umat Muhammad yang sangat dahsyat, umat Muhammad yang sangat hebat. Allahu Akbar. Maka pada waktu itu Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, katanya, wahai Muhammad, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudiannya memujuk hati aku dengan mengatakan, wahai Musa, walaupun engkau tidak tergolong di kalangan golongan umat Muhammad, aku jadikan nama kamu yang paling banyak disebutkan oleh umat Muhammad ketika mana mereka membacakan Al-Quran. Sekarang ini kalau kita baca Al-Quran, nama yang paling banyak kita sebutkan di dalam Al-Quran adalah nama Nabi Musa alaihi salam. Surah Al-Baqarah cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Subhanallah. Dan juga kebanyakan surah terdapat cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar. Hadirin dan rahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad pun naiklah ke langit yang ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu jugalah keadaannya. Nak diceritakan satu persatu sangat panjang. Naik lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke Baitul Ma'mur. Dekat situlah malaikat Jibril alaihi salam berubah kepada malaikat yang sebenar, menunjukkan rupa asal dan juga rupa yang sebenarnya. Dan disitulah Rasulullah SAW diperkenalkan dengan semua para malaikat dan tugas-tugasnya. Tuan-tuan, malaikat itu kalau kita tengok di dalam Al-Quran memang ada namanya. Tapi kita tahu tak tugasan-tugasan para malaikat melalui Al-Quran? Tak ada. Allah Ta'ala tak sebut pun dalam Al-Quran malaikat Jibril tu apa tugasannya, malaikat Mikail itu apa tugasannya. Tidak ada secara khusus. Yang kita ini tahu,
para malaikat itu tugas-tugasnya adalah melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Rasulullah telah pun diberitahu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, diperkenalkan malaikat demi malaikat dan tugasan-tugasannya. Allahu akbar. Dekat mana? Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat. Kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dinaikkan lagi. Dinaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itulah Rasulullah SAW diperlihatkan dengan pohon-pohon, pokok-pokok di dalam syurga, sungai-sungai di dalam syurga yang terdapat dekat Sidratul Muntaha. Subhanallah. Di situlah Rasulullah mengatakan bahawasanya aku melihat sungai Furat, aku melihat sungai Nil, aku melihat pokok Tuba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Sidratul Muntaha. Subhanallah. Dan subhanallah, pada waktu itulah Rasulullah SAW diajak oleh malaikat Jibril pergi ke tempat yang lebih tinggi daripada itu, mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu pergilah berjalan di tempat ini, kamu akan tembus 70 benteng cahaya. Dan aku tinggal di sini, wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, afi hadzal makan yatrukul khalilu khalila, adakah di tempat ini seorang kekasih meninggalkan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad, kekasih Allah, meninggalkan kekasihnya, yaitu Jibril alaihi salam, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, kaifa asna'u ya Muhammad, idza taharrakta laghtarakta wa idza taharraktu lahtaraktu. Jalan kamu akan tembus 70 benteng cahaya, tapi kalau aku berjalan, aku akan terbakar dengan cahaya-cahaya tersebut. Aku akan terbakar dengan cahaya-cahaya tersebut. Subhanallah. Maka Rasulullah berkeseorangan. Bayangkan, kalaulah malaikat Jibril, penghulu segala malaikat itu, tak dapat ikut Nabi Muhammad untuk bercakap dengan Allah, apatah lagi malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid yang dia sentiasa bersama dengan kita walau di mana pun kita berada, yang berada juga pada tiap-tiap para anbiya termasuk Rasulullah. Bila sampai saja ke Baitul Ma'mur, yang naik ke Sidratul Muntaha adalah Rasulullah dengan malaikat Jibril sahaja. Sampaikan Raqib, Atid pun tak ikut. Bila sahaja sampai ke Sidratul Muntaha, nak naik ke tempat bercakap dengan Allah, sampaikan Jibril pun tinggal. Tinggi mana darajat Rasulullah SAW melampaui Jibril. Allahu Akbar. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bila sahaja Rasulullah sampai ke tempat bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya mahallul khitab, tempat bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatnya lebih tinggi berbanding Sidratul Muntaha. Pada waktu itu Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah pun jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sejahtera kepada kamu wahai sekalian Nabi, dan juga kerahmatan ke atas kamu daripada Tuhannya. Rasulullah pun jawab, sejahtera juga kepada kami dan juga sekalian orang-orang yang saleh, sekalian hamba-hambamu yang saleh wahai Tuhan. Allah Ta'ala mengatakan assalamu alayka, Rasulullah mengatakan assalamu alayna ya Rabb. Maksudnya, wahai Rasulullah, sejahteralah ke atas kamu seorang, ibarat itu Allah Ta'ala sebutkan. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, tidak wahai Tuhan, sejahtera kepada kami. Siapa dia kami? Assalamu alayna. Siapa dia nahnu? Siapa dia kami? Para ulama mengatakan, kami yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah Rasulullah dan semua umatnya yang beriman, termasuk kita lah iman kita yang sedikit pun. Subhanallah. Wa ala ibadillahi salihin, dan juga ke atas, sejahtera juga ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa mereka? Semua orang yang saleh yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu. Cuba tengok, umat terdahulu, umat nabi-nabi yang terdahulu, dikhususkan orang yang soleh saja. Setakat beriman tak kira, yang penting soleh.
Tapi bila sampai kepada umat Muhammad, tak dikhususkan soleh saja, tetapi semua sekali, termasuk kita pun, subhanallah, sampailah salam kita di atas Sidratul Muntaha yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung ataupun tidak umat Muhammad. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu, subhanallah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, thumma dana fatadalla. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, aku tunjukkan zat aku yang maha mulia. Rasulullah SAW pun sujud pada waktu itu. Allahu Akbar. Thumma dana fatadalla. Kemudian Rasulullah SAW pun sujud, dan Allah SWT pun menampakkan zatnya yang maha mulia. Kata para ulama, pada waktu itulah Allah SWT menggantikan penglihatan mata Rasulullah kepada penglihatan mata hatinya. Maksudnya mata Rasulullah dah tak dapat tengok lagi dah, tapi Allah Ta'ala jadikan dekat hati Rasulullah ada mata. Maksudnya hati Rasulullah dapat melihat macam mata melihat. Bukan mata hati tu maksudnya memandang kepada hikmah, memandang kepada pengajaran. Itu memang mata hati, betul. Tapi hati yang dimaksudkan pada waktu itu, dikatakan Allah Ta'ala menciptakan pada hati Nabi Muhammad itu mata sampai dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka perlulah bagi umat Muhammad, setiap kita beriman bahawa Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang cara. Ya. 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 Masuk apa? Syiah. Dia Syiah ni, ya. Betul. Umat Muhammad itu adalah orang yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kalaupun Syiah, kalau dia masih beriman dengan Rasulullah, dia tu masih lagi umat Muhammad. Kerana Syiah ada tiga. Yang pertama Syiah namanya Syiah Aliyah. Syiah Aliyah ni Syiah yang kafir. Dia ni bukan lagi Syiah mazhab, tapi Syiah kafir. Syiah yang merasakan bahawa Jibril tu tersalah hantar wahyu. Katanya Jibril patutnya hantar kepada Sayyidina Ali wahyu, tapi tersilap kepada Nabi Muhammad. Akidahnya pun dah lari. Mereka tak ada lagi dah menyanjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Syiah Aliyah. Dia bukan Islam, bukan umat Muhammad. Syiah yang kedua namanya Rafidah. Rafidah ni masih lagi merasakan Nabi Muhammad itu adalah Rasul, tapi mereka melaknat semua para sahabat. Sampaikan mereka itu berdoa, mengkhususkan doa kehancuran kepada dua berhala orang-orang Arab Quraisy. Siapa dia yang dia orang maksudkan? Dua berhala ini Abu Bakar dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syiah Rafidah ini adalah Syiah yang telah pun mereka itu rosak akidah, walaupun mereka menyanjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikira. Kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubba ashabi, kamu janganlah sesekali mengutuk para sahabatku. Malahan Syiah ini subhanallah, mereka telah pun bukan kata kutuk, doakan kehancuran untuk sahabat Rasulullah. Ada Syiah yang bawah namanya Syiah Unsuriyah. Mereka ini menyanjungi semua. Dia orang sanjung Rasulullah, mereka sanjung Ahlul Bait, mereka sanjung juga para sahabat. Hanya sahaja dalam bab pengambilan dalil, dalam bab kasih sayang, mereka mendahulukan Ahlul Bait berbanding para sahabat. Dan semua perkara-perkara yang sampai daripada para sahabat bagi mereka tidak sahih. Kan? Kalau kita kan sebut hadis rawahu Bukhari, apa namanya? Memang kita ini apa namanya? An Abi Hurairah, daripada Sayyidina Abu Hurairah. Mereka tak iktiraf hadis mana-mana hadis daripada para sahabat. Syiah Unsuriyah ini masih lagi umat Muhammad, mereka itu masih Islam. Di antara Syiah yang dikatakan Syiah masih lagi umat Muhammad yang masih lagi Islam, Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah, mereka Syiah, tetapi mereka
subhanallah, masih lagi kelompok dalam bentuk bermadhab. Subhanallah. Madhab di dalam Islam ada 12 keseluruhannya, tetapi hanya 4 sahaja yang diiktiraf dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu maksud dia. Bukanlah 4 ini madhab yang memang mutlak, tidak. Ada 12 madhab di dalam Islam, para ulama subhanallah, 12 keseluruhannya. Para as-sadiq pun termasuklah Imam Abu subhanallah, Imam Abu Hanifah sekalipun madhabnya. Terdapatlah madhab Imam Ibnu Syaibah sekalipun, Imam Ibnu Ajuzah pun ada, subhanallah, terdapat juga. Ada banyak madhab di dalam Islam, tetapi yang diiktiraf di dalam madhab ahli sunnah wal jamaah hanyalah 4 madhab sahaja yang kita ketahui. Kalau tak tahu 4 madhab ni, kita jangan mengaku ahli sunnah wal jamaah. Subhanallah. Dan kita berpanutan, berpegangan kepada madhab Imam Syafi'i. Bukan maksud kita madhab yang lain tu tak betul. Perlu betulkan kita punya pegangan. Bila kita pegang madhab Imam Syafi'i, bukan maksudnya madhab yang lain tu bagi kita tidak betul. Tidak. Mereka tetap tepat, mereka tetap betul. Tetapi hanya madhab Imam Syafi'i yang berkesesuaian untuk kita amalkan. Itu sahaja. Madhab lain betul, tapi yang lebih berkesesuaian ataupun yang lebih berkemampuan untuk kita ini amalkan, mazhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Sama juga dengan mazhab-mazhab yang lain sekalipun. Tidak ada satu pun mazhab imam yang tersalah. Tidak ada. Hanya saja tidak diiktiraf, takut kita ini subhanallah terpengaruh ataupun kita ini subhanallah tersalah faham. Subhanallah. Kita tersalah faham pasal apa? Ilmu cetek kan. Salah kita, bukan salah para ulama. Hadirin dan rahmati disayang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka serba sedikit lagi subhanallah kita sambung kisah Nabi Muhammad sebentar tadi. Bila Nabi Muhammad sampai saja dekat tempat mahallul khitab bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa benda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad adalah permintaan. Allah Taala mengatakan, irfa' ra'saka ya, wahai Nabi Muhammad, angkat kepala kamu, minta apa sahaja kepada aku akan berikan. Allah Ta'ala sebutkan dekat situ. Maka Nabi Muhammad pun menyebutkan suatu permintaan untuk kita ini konklusikan, untuk kita ini kesimpulankan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW itu adalah lebih kurang. Rasulullah mengatakan, wahai Allah, semua kelebihan, semua kesempurnaan dan semua perkara yang besar telah engkau berikan kepada para anbiya dan juga umat-umat terdahulu sebelum aku. Maka apa lagi yang istimewa untuk aku dan juga umat aku yang boleh aku minta, wahai Tuhan? Rasanya dah tak ada dah. Rasulullah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi qad ikhtarta Ibrahim khalila wa kallamta Musa taklima wa a'taita li Daud mulkan 'azima wa sakharta lahu al-hadida wal jibal. Wahai Tuhan, Engkau telah memilih Nabi Ibrahim sebagai kekasih kamu, dan Engkau telah bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam dengan perkataan, dan Engkau telah memberikan kerajaan yang besar kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Engkau telah mempermudahkan pada tangannya besi-besi dan juga gunung ganang. Maksudnya semua benda Engkau dah bagi kepada para anbiya sebelum aku. Apa lagi yang terbaki untuk aku, wahai Tuhan? Panjanglah subhanallah dia punya perkataan yang disebutkan di dalam kitab syarah Nurul Zalam. Kalau tuan-tuan beli Nurul Zalam tu, rasanya tak ada dia punya terjemahan dalam bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan kena mondok dululah belajar bahasa Arab. Kan? Tahu tak kenapa orang belajar pondok? Sebab nak boleh baca kitab tu je. Bila boleh baca kitab, tahulah semua ilmu. Subhanallah. Nak baca kitab ABC dekat sekolah rendah dulu lain. Lain sangat, subhanallah. Jadi orang belajar pondok dulu tu, orang belajar pondok ni bukannya nak belajar ilmu agama. Ilmu agama tu sangat tinggi, tapi nak tahu baca kitab.
nak tahu untuk mentafsir, nak tahu untuk mentakwil, menterjemah. Ini yang kita belajar, ilmu alat. Kan, subhanallah. Lepas kita habis belajar pondok, barulah kita boleh baca kitab. Bila boleh baca kitab, barulah tahu ilmu itu maksud dia. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang perkataan yang disebutkan di dalam kitab tersebut, subhanallah. Ibarat seolah-olah, wahai Allah, semua kelebihan kau dah bagi kepada nabi-nabi yang terdahulu. Apa lagi yang terbaki untuk aku dengan umat aku, wahai Tuhan? Maka Allah Ta'ala pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kesimpulan yang kita ini, subhanallah, ringkaskan, wahai Muhammad, aku jadikan kamu Rasul yang diutuskan kepada manusia keseluruhannya sebagai penyampai berita gembira dan juga yang memberi peringatan yang menduka cita. Dan aku jadikan umat kamu, wahai Muhammad, walaupun mereka itu yang paling akhir di dalam dunia, merekalah yang aku bangkitkan terdahulu di hari akhirat nanti. Merekalah orang yang terdahulu aku hisabkan. Merekalah orang yang terdahulu aku berikan minum daripada telaga haudmu, wahai Muhammad. Dan merekalah yang aku lintaskan atas titian siratal mustaqim terlebih dahulu berbanding umat yang lain. Dan syurga itu tidak akan dimasuki oleh sesiapa pun, wahai Muhammad, melainkan engkaulah yang akan ketuk pintu syurga, dan dibuka pintu tersebut, umat kamulah yang akan menyusuli kamu setelah kamu berbanding umat-umat yang lain. Dan wahai Muhammad, aku jamin kepada kamu, bila bangkit saja kamu di hari kiamat, kamu akan berbangga dengan umat kamu yang ramai. Dan umat kamu yang ramai itulah syurga. Penghuni syurga itu, wahai Muhammad, kebanyakannya adalah umat kamu. Memang benar ada sebuah hadis kata Rasulullah, inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, aku akan berbangga di hari kiamat, umat aku adalah yang paling ramai di hari kiamat nanti berbanding umat-umat yang lain. Ada juga riwayat yang mengatakan, inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamati fil jannah. Aku, kata Rasulullah, akan berbangga kepada umat aku bahawasanya mereka yang paling ramai masuk ke dalam syurga, kata Rasulullah SAW. Rasulullah bangga dengan kita. Allahu akbar, subhanallah. Hadirin yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala pun subhanallah mengatakan semua kelebihan-kelebihan yang telah pun diberikan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya, kepada kita semua. Allah Ta'ala mengatakan, fa inni ya Muhammad yauma khalaqtus samawati wal ard qad afradtu alayka wa ala ummatika 50 salatan faqum biha anta wa ummatika. Sesungguhnya aku, wahai Muhammad, ketika mana aku menjadikan langit dan bumi, telah aku fardukan kepada kamu dan ke atas umat kamu 50 kefarduan salat, maka dirikanlah ia kamu dan umat kamu. Allahu akbar. Turun kepada Nabi Musa AS, minta kurang, naik dikurangkan 5, kurang 5, kurang 5 sampai tinggal 5. Itulah dia peristiwa macam mana solat yang kita dirikan sebentar tadi dan juga yang akan kita dirikan nanti, subhanallah, didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu keseluruhannya adalah doa. Definisinya, as-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu pada sudut bahasanya dia adalah doa, dan daripada sudut syaraknya dia adalah af'al wa aqwal. Kalau kita ini menyebutkan solat itu adalah doa, maksudnya keseluruhan kehidupan kita adalah doa. Dan tidak ada orang yang meminta melainkan dia itu merasakan dirinya kurang dan rendah. Ini hakikat kehidupan kita daripada solat. Begitu jugalah subhanallah, solat itu, kata Allah, kata Rasulullah, kata para ulama, daripada sudut syaraknya af'al wa aqwal, perbuatan dan ucapan. Maksudnya perbuatan ucapan kita ini dalam dunia ini secara syaraknya sepatutnya adalah solat. Ucapan kita adalah solat, perbuatan kita sepatutnya adalah solat. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang mendirikan solat,
alladzina hum an salatihim sahun, orang yang tidak mengambil pengajaran daripada salat mereka. Allah Ta'ala mengajar lisan kita sentiasa menyebut nama Allah dalam salat, tiba-tiba kita keluar pada salat tak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengajar kita dalam perbuatan kita dekat dalam salat semuanya adalah mensejahterakan. Bila kita keluar daripada solat, perbuatan kita semuanya membinasakan, tak mengambil pengajaran daripada solat, maka celaka orang dirikan solat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang beramal soleh, orang yang dihindarkan daripada kecelakaan yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada solatnya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan solat, yang memelihara solat, ya Allah, dan juga orang yang sentiasa menjadikan solat itu adalah tempat dianya berehat, tempat ianya menapangkan dada, tempat rujuk dan juga tempat mengadu segala permasalahan dan juga mengadu segala perkara yang kami ingin mengadu kepadamu. Ya Allah, jadikanlah solat itu adalah cahaya mata kami di dalam dunia ini kepada kamu, ya Allah, dan jadikanlah solat kami khusyuk dan juga merasakan lazat di dalam solat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara, kasar bahasa, ada tersinggung orang pihak yang berada di dalam surau An-Nur ini. Minta maaf juga kalau pada hari ini mengambil masa agak panjang sedikit, minta maaf banyak-banyak. Aqulu qali hadza li wa lakum, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.